kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, kalau mana-mana jurutera elektrik yang bagi alasan yang menegakkan benang yang basah tentang sistem pembumian ni, macam-macam alasan dia bagi sebab dia tak nak buat, minta tarik balik degree dia, tarik balik ijazah dia, minta tarik balik dia punya PhD atau master dia, ataupun tarik lesen-lesen dia semua tu. Memalukan saja, tak layak kuasa yang besar dipegang oleh tin kosong. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan. Video ni khas saya tujukan untuk Suruhanjaya Tenaga ST. Minta siapa yang tengok video ni, tolong sampaikan video ni kepada Suruhanjaya Tenaga ST. Benda ni bodoh, benda bodoh je bagi saya. Tapi sebabkan ST mungkin suka melayan benda-benda bodoh ni, jadi menyusahkan orang lain lah, menyusahkan saya juga nak panggil meeting semua. Jadi saya baru dapat email, saya baca email dekat handphone tadi, pihak developer aturkan meeting antara Mahbayu, antara ST, antara developer, semata-mata nak bincangkan isu bodoh, isu taik kucing. Faham tak? Taik kucing. Benda ni ST tak perlu nak buang masa saya, tak perlu nak buang masa developer, tak perlu nak buang masa siapa pun. ST boleh buat keputusan macam ni je. Nampak tak? Macam mana yang nak meeting sini, meeting sana, buang masa sini, buang masa sana, meeting apa, semak sini, semak situ. Sebab apa? Sebab tak ada apa? Tak ada ilmu. Kalau ada ilmu, benda ni senang je. Okey, jadi saya tak peduli lah siapa pun. Saya bercakap atas sebab saya orang yang berilmu. Saya belajar. Jadi mulut saya, dalam video ni saya takkan tapis-tapis macam biasa-biasa saya buat. Saya bukan kurang ajar, saya bukan biadab. Cuma saya mulut tak ada tapis. Saya akan straight to the point. Senang. Bila straight to the point, semua orang akan faham. Sakit hati sekejap je. Jika anda berfikiran negatif, anda akan pandang negatif pada saya. Tapi jika anda berfikiran positif, anda akan tahu apa yang saya cakap ni benda betul. Di sini, saya akan tunjukkan secara terperinci, step by step, macam mana membuat sistem pembumian elektrik yang betul. Dan video ni khas untuk ST, Suruhanjaya Tenaga, belajar sesuatu dekat sini. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab pengalaman saya yang lepas, saya dah pergi ke ST, saya tanya sistem earding, 3-4 orang engineer saya tanya, semua tak dapat jawab. Minta maaf lah tuan-tuan, saya bukan buat fitnah. Saya nak cakap, saya nak tunjuk bukti pun tak ada. Tak ada rekod video, tak ada apa semua. Jadi saya cerita lisan je, oral je. Dan untuk developer juga, developer perumahan dah melantik kontraktor elektrik untuk buat wiring. Dan developer tak tahu pun ilmu wiring ni semua. Dia tahu buat duit je. Buat rumah, lantik kontraktor, lantik subkon, jual rumah, buat duit. Tak salah, cara betul. Cuma bila developer tak ada ilmu, dia selalu dipermainkan oleh kontraktor elektrik. Dan video ni untuk kontraktor elektrik juga. Belajar dekat sini. Kepada anda semua yang dah tengok video ni dan anda belajar sesuatu ilmu dekat sini tentang earding atau sistem pembumian elektrik, secara automatik anda telah berguru dengan saya. Secara automatik saya adalah guru anda. Secara automatik anda adalah anak didik saya. Dan saya ijazahkan ilmu ni kepada anda, kepada ST, kepada developer, kepada kontraktor elektrik yang lain. Okey. Benda ni saya dapat email, dia tulis dekat situ, sekarang ni jurutera pening kepala. Benda bodoh ni sebenarnya. Ni benda bodoh. Benda bodoh yang tak perlu ditulis. Tapi sebabkan dia dah tulis, saya ceritalah. Dia kata jurutera sekarang ni pening kepala sebab nak dapatkan resisten atau rintangan pembumian elektrik pure below 10 ohm seperti yang ditulis di buku Suruhanjaya Tenaga tahun 2016. Susah. Sebab apa tahu? Sebab tanah banyak batu lah, space tak cukup lah, macam-macam alasan bodoh yang dibagi. Dan saya akan tunjuk bukti sekejap lagi macam mana saya buat di kawasan yang sempit, saya boleh dapat turunkan resisten below 10 ohm. Video ni mungkin panjang, jadi sila tengok sampai habis. ST dah keluarkan 3 cetakan, 2008, 2015, 2016. Bila cetakan 2016 dah keluar, cetakan yang sebelum dikira tidak valid. Kita ikut peraturan yang paling baru, paling latest. Jadi ST saya minta jangan layanlah pihak konsultan ke, pihak developer, pihak kontraktor elektrik yang dilantik oleh developer ke, pusing sini, pusing sana, adjust fakta ni, adjust fakta sini, bagi rujukan yang bukan-bukan.
Sebab apa? Sebab mereka dah tersepit. Saya siapa? Saya bukan siapa. Saya adalah orang yang Allah izinkan kepakaran ilmu elektrik saya untuk sistem domestik ni tinggi, dan saya suka berkongsi ilmu yang saya ada untuk manfaat bersama. Dan bila orang minta tolong, saya akan tolong. InsyaAllah saya akan tolong sehabis baik, seperti video ni. Jadi bila kontraktor elektrik yang dilantik developer ni, pembeli rumah dah komplain rumah defect sini, defect sana, lebih-lebih earding, pembumian elektrik tu dah problem sini, problem sana, mereka nak repair tak boleh. Kalau mereka repair satu rumah, rumah yang lain juga akan minta repair. Mereka akan kerugian besar. Sebab apa? Mungkin banyak rumah mereka buat macam tu dalam taman yang sama, dalam taman perumahan yang sama. Kalau mereka tak repair, mereka tak ikut kehendak pembeli rumah, developer akan saman mereka pula. Nampak tak? Kontraktor elektrik yang dilantik oleh pemaju perumahan yang buat wiring dekat taman-taman perumahan ni, buat macam-macam shortcut, buat benda ni, short sini, short sana, tipu sini, tipu sana. Sekarang ni bila dah kantoi, tak terkantoi tak apa, bila dah kantoi, mereka tak boleh pergi mana dah. Pembeli rumah dah lantik Mahbayu Engineering ataupun mana-mana kontraktor elektrik lain ataupun electrician atau wireman, sesiapa pun datang buat inspection. Mereka dah terperangkap. Kalau mereka repair defect tu, pembeli rumah dah WhatsApp dekat grup. WhatsApp grup dah tahu dah semua tu hal tu. Berapa biji rumah mereka kena repair. Mungkin mereka akan bankrupt, akan rugi. Kalau mereka tak repair pula, developer, pemaju perumahan akan saman mereka. Jadi mereka nak pergi mana? Jadi apa mereka buat? Mereka akan tukang terbalikkan fakta. Dia akan buat macam ni, macam tu. Bukan untuk selesaikan masalah, tapi mereka nak menegakkan benang yang basah. Jadi kita nak selesai masalah, bukan nak menegakkan benang yang basah. Jadi video ni saya buat, tengok sampai habis walaupun panjang. Ibaratkan macam ni lah Isti, kalau benda tu sebutir tai anjing, ibaratkan sebutir tai anjing, tak payah nak meeting satu kampung, nak panggil askar, panggil polis semua, nak meeting, nak tanya, nak minta pendapat macam mana cara nak buang tai anjing tu. Tak perlulah. Ambil tai anjing tu, buang je dalam longkang. Tak perlukan kompeten, tak perlu degree, tak perlu master, tak perlu PhD pun untuk buang tai anjing. Sebagai contoh, ambil sini semua kita buang tai anjing. Okey, dekat sini ada tai anjing ni. Contoh tai anjing, zoom sikit Farid. Tai anjing. Ambil sini semua sini. Satu kampung ambil sini kita buat meeting. Yang dekat-dekat buat bulat sini. Susah nak buang tai anjing ni. Mana meeting dekat tu. Dekat malu-malu apa? Dekat tu betul. Dekat sini, tengok. Kita meeting ni. Kalau kita tak buang tai anjing ni, nanti anjing lain akan berak dekat sini. Bila dia berak, kotorlah tempat ni, busuk. Betul. Jadi saya ni pening kepala ni. Saya ada degree ni. Saya ada kompeten. Saya ada PhD, master dalam electrical engineering ni. Saya belajar overseas. Tapi saya pening kepala macam mana nak buang tai anjing ni. Hakim, boleh bagi ni tak? Bagi cadangan macam nak buang tai anjing ni. Isu ni besar bang. Kita kena panggil satu kampung untuk selesai masalah ni bang. Busuk sungguh. Macam mana ulang balik? Kita kena panggil satu kampung ni untuk buat mesyuarat pasal isu tai anjing. Macam mana cara nak buang? Macam mana cara nak buang dia? Ada cadangan lain ni? Macam mana nak buang tai anjing ni? Cak Hakim kata tak payah apa? Tak payah satu kampung panggil. Kita buat endorsement ke apa? Balai polis polis saja. Panggil polis datang sini. Panggil polis datang saja. Panggil polis untuk endorsement. Endorsement maksudnya panggil polis endorsement tai anjing ni telah dibuang. Ya. Macam mana Ashram? Kita nak meeting ni Ashram. Macam mana nak buang tai anjing ni? Oh tak. Farid. Farid, macam mana nak buang tai anjing ni? Oh, Ashram dulu. Okey. Macam nak buang? Masalah besar ni. Ni kena panggil askar ni kot. Kena panggil askar. Kena panggil askar buang tai anjing ni. Polis tak power ke? Kurang sikit. Kena panggil tanker askar mari datang. Okey. Farid, Hakim kata nak buang tai anjing ni kena panggil satu kampung untuk meeting. Nak bagi idea nak buang tai anjing. Okey. Amy kata nak pergi polis sebab polis boleh endorse bagi pengesahan yang tai anjing ni kita dah buang. Dah bersih, dah selamat dah. Okey. Yang Ashraf pula kata nak kena panggil askar. Sebab askar lagi power. Dia ada tank, ada kereta kebal semua. Habis macam mana Farid, boleh tak bagi idea Farid macam mana nak buang tai anjing ni? La ilaha illallah. Senang je, apa susah nak pula. Mari sini. Mi pegang. Jap. Sini Mi. Mi Allah. Ambil benda lah ni
Ambil ada beli sikit. Okey. Bawa pergi sini. Tutup ada. Apa susah macam ni ah? Oh, macam kontraktor elektrik selalu buat lah. Oh, macam kontraktor elektrik selalu buat lah macam ni. Tutup je. Tak payah buang. Tak payah buang. Jadi lalat datang lah nanti. Lalat datang tetap juga datang walaupun tutup. Kuman datang. Lepas tu kalau ada bau-bau tai anjing ni, anjing lain akan datang jugalah. Datang. Jadi anjing lain pun akan dekat kat sini lah. Memang kontraktor elektrik semula jadi. Memang kontraktor elektrik Malaysia yang paling ramai ada macam awak lah Farid. Macam awak. Bagus. Awak ni saling tak ubah macam kontraktor tai anjing yang kat Malaysia yang banyak ni. Jadi saya ni sebagai yang memegang kuasa, yang menentukan peraturan undang-undang tai anjing ni, apa susah? Kita tak perlukan polis, tak perlu askar, tak perlu panggil satu kampung. Tak perlu dengan nasihat tai macam kontraktor tai macam ni. Tak perlu dengan nasihat macam kontraktor tai macam ni, sebab dia akan mendatangkan lebih banyak tai kat sini. Perlu ke kita ada kompeten, kita ada degree, ada PhD, ada master untuk buang tai anjing ni? Masalah yang kecil ke besar ni? Cik. Tak perlu. Apa susah? Kita ambil penyodok. Penyodok ni kita ambil. Kita angkat macam ni. Kita angkat, kita cek longkang. Ni dekat sikit. Kita cek longkang. Letak sini. Kita buang dekat longkang. Dah selesai. Selesai tak masalah? Selesai. Perlu ke nak panggil satu kampung, nak panggil polis, nak panggil askar, semua nak buat meeting semata-mata nak buang tai anjing dekat jalan ni? Tak perlu. Tak perlu kan? Ha. Jadi kepada yang ada kuasa tu, kena cerdik lah. Ini benda basic je pun, herding. Okey. Tadi kita dah berlakonkan untuk lawak jenaka, untuk komedi. Okey, sekarang ni kita nak serius. Okey. Saya tunjukkan macam mana. Okey. Suruhanjaya Tenaga, sila tengok ni. Engineer Suruhanjaya Tenaga, sila tengok ni. Kepada pemaju perumahan, sila tengok ni. Kepada kontraktor elektrik, sila tengok dan belajar. Sekarang kita tanam satu rod. Saya tanam satu rod bawah. Satu rod. Dua rod. Dan 3 rod baru tanam. 3 rod. Amy, pergi keluar, tengok rumah ni besar ke kecil? Jurutera, ada jurutera, developer bagi tahu. Alhamdulillah, susah nak buat. Banyak batu lah, kawasan tak cukup lah, macam-macam alasan. Besar ke kecil rumah ni? Kecil je kan? Farid, bagi mic tu dekat Amy. Okey. Kecil je kan kawasan dia kan? Kecil-kecil. Okey, pegang dua tangan. Letak dekat tu. Okey, kecil je kan? Okey. Biasa developer dia buat, dia tanam sebatang aja road. Macam ni. Sebatang road. Lepas tu dia tap. Lepas tu dia test. Dia test dekat sini. Tunjuk dulu macam mana kita buat. Ni, kuning kat mana? Kuning dekat sini. Clear? Yang merah. Merah dekat sini. Clear? Okey. Merah kat sini. Okey, kita tap dekat sebatang aja sekali lagi. Kita tap dekat sebatang aja Rod. Sebatang tak touching Okey, kita check berapa ohm. Belakang ni. Berapa ohm? 70? Ikut spek tak? Ada buku ST. Buku Suruhanjaya Tenaga menetapkan pembumian perpasangan elektrik. Clear?
10.1 pembumian. Tengok apa C. Baca Mi. Keselamatan sistem perlindungan, menghadkan botol berlebihan, mengadakan laluan nyahcas, keperluan undang-undang. Keperluan undang-undang mengadakan laluan nyahcas. Ni saya tunjuk kemudian. 10. Lupa pula. Okey. Baca ni. Konduktor yang disambungkan ni kabel 10 mm. Okey ni. Muka surat berapa Bi? Mana? Muka surat Surat 42. baca ni. A 10.8A. Rintangan elektrik bumi. Nilai rintangan elektrik bumi bagi pepansangan yang dilindungi oleh PAB hendaklah sama atau kurang daripada 10 ohm. 10 ohm. Sama atau kurang 10 ohm. Kita dapat 76. Ikut spek ke tak ikut spek? Ikut spek ke tak ikut spek? Tak ikut spek. Jadi developer buat apa? Dia sambung dekat besi ni, BRC ni. Ataupun tak apa nama dia, entah itu saya lupa, itu saya ingat dalam satu video lupa pula. Ni besi ni. Buka bang. Dekat clear. Nampak? Okey. Kalau dah sambung kat besi ni, apa guna road? ST, Suruhanjaya Tenaga, engineer Suruhanjaya Tenaga, take note ni. Kalau developer dah sambung pada besi BRC ni, besi ni, buat apa road? Buat apa dia road? Baik tak payah jual road, baik tak payah beli road. Lupakan saja copper road tu. Lupakan saja elektrod bumi tu. Ni elektrod bumi. Ni. Nampak ni? Ni elektrod bumi. Nama dia copper road atau elektrod bumi atau apa tu road jacket apa? Road jacket tembaga kan? Elektrod bumi lah, senang. Okey, mes ni. Saya tak sambung dengan apa-apa pun. Saya tap dekat sini je. Ni. Dekat min, nombor 2, 3, clear. Cantik. Okey, saya tap kat sini je. Nampak Saya tap kat sini je. Tak payah ada road. Okey. Belakang. Tengok berapa dia dapat. Berapa dia dapat? 4.2. 4.2. Automatic. Dah follow spec. ST kata bila kurang dari 10. Bila sambung dekat road sana, ni nampak tu? Dia sambung dekat besi rumah tu, BRC ke besi BRC tu, dia dapat 4 ohm. 4 ohm. Jadi tak payahlah ada road lagi. Benda ni sudah menguatkan fakta dah. Tak payah nak panggil meeting sini, meeting sana, nak bincang sini, bincang sana. Buang masa lah. Okey. Cara dia macam mana nak dapatkan bawah 10 ohm pure? Apa susah? Apa susah? Sebelum tukang rumah pasang lantai 0.5 mi lantai. Okey. Sebelum tukang rumah pasang lantai ni semua, engkau orang kontraktor elektrik buatlah ding dulu. Tanamlah road dulu. Contoh, okey, sekarang sambung dengan Hakim. Tap dekat sini. Okey, saya tap dekat sini. Hakim tap kat atas macam ni je. Tap je macam ni. Okey. Okey, tekan, tap. Okey, mai sini. Mi. Ikut kabel hijau ni. Sini. 1. Clear. Ikut kabel hijau ni. 2. Clear. Okey, meh. Berapa dapat tu? 8.4. 8.4 ohm. Okey, letak 200. Okey. Berapa dapat? 8.4. Dapat tak? Okey, tunjuk kat Hakim. Hakim, cabut. Okey, Hakim lepaskan. Tengok berapa? Ni. Sekejap. Alright. Berapa? 77. Tak ikut spek. Hakim, touch balik. Okey, touch balik. Hakim touch. Tengok berapa? Tak kena Hakim, touch betul Hakim. Okey, jadi 8 point. Ikut spek balik. Okey Hakim, jangan Mi stay kat sini. Lepas Hakim. Lepas 76. Touch 8.5. Follow spek tak?
Follow spek tak? Follow. Susah sangat ke nak buat? Susah tak? Yang susah sebab kepala otak hang tu, kepala otak kau orang tu bila susah, sebab apa kata macam-macam alasan? Sebab korang tak nak buat sebenarnya. Korang nak untung banyak. Korang nak untung banyak, kontraktor tek kucing ni nak untung banyak tapi kerja nak senang. Bagi alasan macam-macam. Nampak bukan besar mana pun, bukan susah pun. Boleh je kita dapatkan. Macam ibaratkan macam pencuri lah. Dia malas kerja, malas usaha. Tahu dia kerja setakat lebih kurang, lebihnya tidur, tengok TV dekat rumah. Lepas tu bini bagi tahu, bang, susu anak dah habis. Bang, pampers dah habis. Bang, beras dah habis. Apa dia buat? Dia pergi mencuri. Nampak? Niat tidak menghalalkan cara. Kena ingat, niat tidak menghalalkan cara. Dia pergi mencuri sebab nak beli beras, nak beli susu, nak beli pampers anak. Sekali nasib tak baik kena tangkap. Polis tu nama dia Mahabayu Engineering, polis tu. Polis tu nama dia Mahabayu Engineering, dia tangkap. Dia tanya, "Kenapa kau mencuri ni?" "Oh, sebab anak kat rumah dah lapar, susu tak ada, pampers tak ada, nak makan beras tak ada." Nampak tak? Dia yang pemalas. Sedangkan boleh tak dapatkan duit? Boleh kerja security part time, boleh kerja pam minyak part time, boleh buat Grab car, boleh buat Grab food, boleh buat food panda, boleh hantar Korea parcel pos laju tu, boleh buat macam-macam bisnes, macam-macam part time boleh buat dekat Malaysia ni. Gaji dengan malas je. Korang yang malas buat kerja, korang malas nak menyusah diri korang semua nak kerja senang, tapi korang menyusahkan orang lain. Korang mencuri, mangsa kecurian tu dapat susah sebab kau mencuri barang dia. Itulah korang. Nampak? Bukti. Susah sangat ke nak buat? Kalau semua tak puas hati lagi yang cara ni, pergi tengok dekat YouTube Pakar Kilat. Tengok berapa banyak earthing sistem pembumian elektrik yang mematuhi spesifikasi below 10 ohm yang Mahabayu buat. Okey. Habis satu chapter. Macam mana nak rendahkan resisten cara pure. Susah sangat ke? Tak susah. Sekali lagi, Mi. Kalau tanam sebatang macam ni, lepas tu dah putus asa, padahal tanah tu luas je. Rumah corner lot pula tu, tanah luas. Tanah sebatang, tak dapat 10 ohm, ambil jalan mudah, tapkan dekat sini, dekat BRC ni. Baik tak payah ada road, baik tak payah pasang road. Nampak? Tap kat sini Mi. Tengok dapat berapa. Berapa dia dapat tu? Gila rendah, nampak? 1 ohm, 2 ohm. Baik tak payah tanam road macam tu. Baik tak payah jual road earthing tu. Baik gambar ni tak payah ada. Ni. Page 42. Clear Mi? Page 42. Clear? Baik tak payah ada gambar ni. Ni, apa ni? 10.3. Rajah 10.3. Penamatan di bumi. Apa nama ni? Elektrod bumi. Baik tak payah ada benda ni. Baik pasang aja kat dalam tiang ni, dalam tiang batu ni ada BRC. Baik pecah ke BRC tu. Kabel ni tap je ke BRC. Tak payah pasang mana ni. Buat apa nak pening kepala. Meeting sini, meeting sana, bincang sini, bincang sana. Benda mudah. Guna kuasa tu. Tak boleh, tak boleh. Mencuri itu haram. Macam mana keadaan pun susah macam mana pun, mencuri itu tetap haram. Jangan nak mencuri. Tu je. Jangan bagi alasan lah. Rajin lah. Orang lain boleh je buat. Kenapa kau tak boleh? Okey. Lagi satu. Apa fungsi root bumi? Okey, Farid. Beri sana, Farid. Testing yang kita buat ni tidak tepat. Sebab untuk testing yang tepat, kita kena guna kilat betul-betul. Kilat adalah super high voltage. Yang kita guna sekarang ni adalah high voltage sahaja. Tapi kilat adalah super high voltage. Kena ingat Jadi tak ada siapa boleh guna kilat, tak ada siapa berani guna kilat. Jadi ini contoh saja untuk bagi pemahaman. Saya nak tunjukkan apakah function earthing. Mana buku ST tadi? Okey. Function earthing adalah ni. Mengadakan laluan nyah cas 10.1 C 4. Mengadakan laluan nyah cas. Clear Mi? Nampak? Clear? Macam mana? Okey. Bagi kabel kuning dulu. Kejap Amir. Kabel kuning dulu. Off dulu. Pakai glove.
earthing ni, sistem pembumian elektrik ni, rod ni, dia boleh menyerap cas elektrik. Dia boleh menyerap cas elektrik dan dia juga boleh memuntahkan cas elektrik. Saya ulang, rod pembumian ni, kita tanam ni, elektrod bumi atau copper rod ni, fungsi dia boleh menyerap cas elektrik dan dia juga boleh memuntahkan semula cas elektrik. Yang saya buat testing ni adalah low voltage. Jadi low voltage dia tak akan muntahkan balik, dia akan serap semua. Sebab low voltage, voltage dia terlampau rendah. Tapi kalau kilat, kalau sistem pembumian anda melebihi 10 ohm, sistem pembumian elektrik, rintangannya atau resisten melebihi 10 ohm, seperti yang buku ST 2016 tadi tulis, kemungkinan risiko rod ni boleh memuntahkan semula cas elektrik. Cas dari mana? Cas dari kilat. Kilat dia akan hentam kat mana-mana, kita tak tahu. Mungkin atas bumbung, mungkin dekat tanah. Jadi bila kilat hentam dekat tanah, berhampiran dengan rod ni, kilat akan ikut air, dia akan hentam rod ni. Jadi kalau macam sekarang ni, kita test dengan power yang kecil, cas yang kecil, cas yang lemah. Jadi dia akan serap semua. Tapi kilat, cas dia super kuat, super high voltage, mungkin dia akan muntahkan semula. Okey, bagi Kim, tolong pegang Kim. Tolong ambilkan test pen kat poket abang. Okey, sekarang ni pegang ni. Okey, yalah. Okey, on. Okey, ni sekarang kita guna solar. Solar ni power dia tak tinggi. Nampak ada lampu. Clear? Ini fungsi bumi. Nampak tak? Clear ni dekat ni warna merah. Okey, semua masing-masing duduk sini, tutup dia bagi dia gelap sikit. Okey, nampak? Nampak tak merah? Angkat dia putih. Merah tu maksudnya ada cas. Clear Bila saya touchkan dekat bumi, dia padam. Nampak tu? Dia padam. Saya angkat, dia merah. Cas, dia padam. Angkat, dia merah. Nampak? Jadi, buka bang. Dekat sini, telah membuktikan apa dalam buku Suruhanjaya Tenaga tulis. Sistem pembumian elektrik, dia akan menyerap sebagai laluan nyah cas. Dia akan menyerap cas elektrik masuk ke dia supaya beri keselamatan pada pengguna. Sekali lagi. Nampak ni? Ni. Ada dekat sini, dekat semua. Hakim, duduk sini. Bayang-bayang kat sini. Ya, shadow. Okey, nampak tu. Clear? Ni. Nampak abang merah, abang touchkan sikit je. Nampak abang touch. Nampak? Jadi dia padam. Nampak? Jadi rod ni dia serap cas tu semua masuk tanah. Tapi dia boleh muntahkan juga. Nampak? Serap. Okey? Serap. Tapi dia boleh muntahkan juga dekat sini. Okey. Banyak lagi yang ni. Ni. Sama juga dengan BRC ni. BRC dia pun dia touch pada tanah, tapi dia tak cukup dalam. Dia bukan macam BRC bangunan. Untuk besi BRC bangunan, dia tanam ikut cerucuk dalam tanah. Jadi dibolehkan untuk sambung dengan sistem bumi secara direct. Untuk rumah, besi BRC ni terapung dan dia menyentuh tanah. Itu sahaja. Besi ni untuk sistem rumah teres, rumah domestik, kecuali rumah flat, kecuali rumah apartmen, kecuali rumah kondo, sebab tu rumah tinggi. Earthing disambungkan pada besi ni, tak ada masalah. Tapi untuk rumah teres macam ni, rumah biasa, rumah yang landed, yang rendah, besi ni terapung sahaja dan menyentuh tanah. Tanah tu fungsi dia untuk menyah cas aliran elektrik. Tapi tak cukup kuat. Jika kilat terlampau kuat. Mesin dekat. Nampak? Ada kan? Clear ni? Dekat, nampak dah merah tu? Dia letak, padam tak? Padam tak? Dekat? Padam tak? Padam. Nampak? Memang dia boleh padam. Tapi cas tu dia bukan masuk ke tanah 100%. Dia akan terapung dalam besi ni semua ni, ke bumbung semua ni. Apa akan jadi jika pada waktu tu nasib tak baik, kilat hentam terlampau kuat, kilat tu dia cas dari kilat tu dia muntahkan balik oleh rod pembumian. Apa jadi? Okey. Cara yang betul adalah macam ni. Cara yang betul, kita tanam dulu rod ni macam saya tunjuk tadi, pure macam ni. Tanam pure betul-betul. Ni, tanam pure. Nampak ni? Saya suka ulang-ulang cakap saya ulang-ulang video supaya dia faham. Nampak tu ni? Semua ni tanam betul-betul ikut pure. Lepas tu
letak dekat sini. Tap. Buat pure. Okey. Clear Mi? Dekat Mi nampak? Dah clip semua? Pure. Dah. Okey, Mi sini. Cara yang betul, kita buat dia pure. Lepas tu, dapatkan resistor yang pure dulu. 8.4 ohm. Cara yang pure, cara yang tidak shortcut sini, shortcut sana, cara yang asli. Ya, semula jadi. Jadi resistor tu 8 ohm, jadi mematuhi spesifikasi. Kemudian kita sambungkan kabel bumi ni. Ni. Nampak Mi? Dekat tu Mi. Ni DB elektrik. Nampak earth tu. Ni nama dia earth bus bar. Sambung dari sini. Nampak tu? Nampak ada api kan? Nampak ada api. Oh tak ada, dia leakage sikit. Dia goyang je ni. Okey. Nampak? Earth bus bar tu. Sambungkan kabel dari earth bus bar setelah mendapat resistor atau rintangan pembumian elektrik yang pure below 10 ohm, barulah kabel ni disambungkan kepada sini. Faham? Di sini disambungkan selepas mendapat resistor yang pure. Kabel ni juga akan disambung ke mana? Ke besi-besi pipe air, ke besi-besi bumbung rumah, ke besi-besi garaj kereta dan apa-apa besi yang bersiko membawa bahaya kepada pengguna. Faham tak? Bukan direct daripada copper rod. Dia mesti ambil dari earth bus bar dekat DB elektrik selepas copper rod memperoleh rintangan yang pure below 10 ohm. Faham? Okey, kita test dengan rintangan yang ni, dengan rintangan yang tinggi. Dia memuntahkan balik. Contohlah dia memuntahkan. Tak sampai. Okey, ambil kabel 4 tu kat sini. Tak ada tak kabel 4 mana? Okey, tu dalam. Kabel 4 mana? Sekejap lah. Kata cepat. Video ni jalan, abang malas potong-potong. Dah off dah Farid. Okey, mari sini. Kata cepat. Kata tak tahu, tanya Farid. Tu mari sini. Potong. Cukup. Kat situ je. Okey. Tak sampai potong sana pula. Kopik. Okey, ni nampak ni Mi. Kabel tak sampai, tersambung. Okey. Sambungan dia. Okey, ambil plier, pegang. Okey, sini. Okey, ambil plier, touch sini. Okey, ini contoh, kita contohkan cas yang kuat daripada kilat, voltan yang kuat daripada kilat. Rod akan muntahkan balik, ya. Dia hentam tanah, dia muntahkan balik keluar. Tapi ini bukanlah uji kaji yang tepat, sebab yang tepat kena guna kilat. Ini contoh saja, letak. Okey, Farid masukkan. Okey, kejap. Okey, tunggu dulu. Nampak ni? Okey, sekarang ada api Ada api. Ni tak ada api. Clear Mi, bawah sikit Mi. Ada api? Tak ada api. Nampak? Kalau cas yang lemah, bila rod copper rod tu, rintangan pembumian elektrik dapat reading below 10 ohm, dia senang nak menarik cas yang banyak, cas yang kuat, yang super kuat untuk diserap ke tanah melalui rod tembaga tu. Tapi jika resisten bumi tu terlalu tinggi dan direndahkan hanya melalui besi ni je, hanya melalui besi ni saja, bila kilat yang terlalu kuat, dia memuntahkan semula. Dan dia memuntahkan semula cas-cas tu, dia akan mengalir ke besi ni. Dan grill ni, nampak grill ni, buatnya time tu tengah kilat, anak anda ke, mak anda ke, bapa anda ke, anda sendiri ke, bini ke, suami ke, tengah pegang grill ni. Okey, touch. Nampak Mi? Sini. Nampak tu? Nampak tak kat grill jadi apa? Ada cas tak? Kira Mi? Lepas tak ceraf? Okey, padam. Letak. Nampak? Lepas. Sebab apa? Apa kaitannya besi ni dengan grill? Sebab besi ni bila dia wall plug ni, bila dia wall plug ni, bila dia ikat besi ni, mungkin skru-skru ni ada yang terkena
ada yang terkena pada besi BRC ni. Itu sebab bila cas tu dimuntahkan semula, apa-apa yang bersambung dengan BRC ni semua akan ada cas. Semua akan ada cas elektrik dan bahaya. Jadi faham. Bukan tak boleh sambung, boleh sambung. Tapi kena ambil dari mana? Bukan ambil direct daripada copper rod. Bukan ambil daripada elektrod bumi. Kena ambil daripada earth bus bar tu. Dari situ. Selepas resisten bumi atau rintangan pembumian elektrik pure, asli, dapat bacaan kurang dari 10 ohm. Faham tak? Bukannya anda bila tanam sebatang tak dapat 10, lepas tu terus tap dekat besi ni. Lepas tu bagi tahu dekat ST, susah. Bagi tahu dekat Suruhanjaya Tenaga, mengadu lah, konon-konon mengadu lah. Bagi email kat Suruhanjaya Tenaga, konon-konon mengadu kat Suruhanjaya Tenaga nak minta support lah. Susah. Sebab apa? Banyak batu. Kawasan sempit. Ni apa susah ni, nampak tu? Kawasan sempit juga. Boleh je buat tu. Dapat 8 ohm. Masalahnya sebenarnya anda tu yang pemalas atau ilmu tak cukup. Kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau mana-mana jurutera elektrik yang bagi alasan yang menegakkan benang yang basah tentang sistem pembumian ni, macam-macam alasan dia bagi sebab dia tak nak buat, minta tarik balik degree dia, tarik balik ijazah dia, minta tarik balik dia punya PhD atau master dia, ataupun tarik lesen-lesen dia semua tu. Memalukan saja. Tak layak kuasa yang besar dipegang oleh tin kosong. Tak layak kuasa yang besar dipegang oleh tin kosong. Siapa competent person yang buat kerja-kerja macam ni, yang kata sistem edik ni susah nak buat, minta Suruhanjaya Tenaga ke Kementerian Pendidikan Malaysia ke tarik balik sijil-sijil dia tu. Jangan bagi dia pegang power yang besar. Power yang besar hanya layak dipegang oleh orang yang layak sahaja, orang yang berilmu. Faham tak? Kalau tin kosong jangan bagi, tarik balik. Buat malu je jadi jurutera. Buat malu je jawatan tu jurutera elektrik tapi tin kosong. Tutup, cabut. Nampak tu? Apa susah? Senang je kan? Susah tak Mi? Tak. Apa susah? Nak tahu susah senang, pergi dekat YouTube. Type pakar kilat, bersepah video editing kat dalam tu. Belajar kat situ. Jadi video ni lengkap saya tunjukkan macam mana nak rendahkan resisten dengan cara yang pure, yang mudah untuk kawasan yang sempit, tak susah. Yang susah adalah anda tak nak buat ataupun anda tu tak ada ilmu yang cukup. Itu saja. Tak ada ilmu belajarlah, apa susah? Tak ada ilmu belajar. Apa susah? Ini bila dia tak boleh buat, alasan macam-macam nak nenggakkan benang yang basah. Okey, jadi video ni lengkap saya ajarkan kepada ST. Tak payah nak panggil saya, nak pergi menghadap, nak pergi panggil lah meeting sini, meeting sana tentang hal bodoh ni. Ni hal bodoh bagi saya ni. Tak payah nak panggil saya nak meeting sini, meeting sana, hal bodoh ni semua buang masa. Kalau benda ni bagus, kenapa dulu-dulu punya orang tak buat? Soalan dia. Kenapa kalau sistem ni bagus, daripada tanam satu sebatang rod, tapkan dekat BRC besi rumah tu, kalau benda ni bagus, kenapa orang dulu-dulu tak buat? Kalau benda ni bagus, orang dulu-dulu dah buat dah. Orang dulu-dulu dah buat dah. Kenapa orang zaman milenium yang buat? Orang zaman 2000-an ke atas ni baru buat. Orang tahun 90-an ke bawah tak buat. Kenapa? Senang kan? Ilmu-ilmu elektrik orang dulu lagi power dari kita. Mereka yang cipta elektrik ni, mereka yang cipta undang, mereka yang cipta macam-macam tentang elektrik, tentang sistem elektrik, semua daripada mereka. Kita ni guna je. Kenapa orang dulu-dulu tak buat? Sebab apa? Sebab dia tahu benda tu tak betul. Kenapa orang baru-baru ni konon dia advance, konon dia pandai sangat? Kenapa nak buat benda-benda yang merepek ni? Senang je. Peraturan dah ada, follow je. Tak payahlah anda nak ambil British punya standard lah, Jerman punya standard lah, Belanda punya standard lah, macam-macam. Tunjuk kat ST semua nak memeningkan kepala. Senang je. Ikut je buku ST Suruhanjaya Tenaga 2016 tu. Ada ikut tu je. Tu buku paling latest kat Malaysia. Kita duduk Malaysia, ikut sistem Malaysia. Dah, senang. Tak perlu nak ikut sistem negara lain. Jadi tak perlu nak pening kepala saya disebabkan sebutir tai anjing yang senang boleh sodok, boleh buang longkang. Dia tak payah nak panggil satu kampung, panggil polis, panggil askar, panggil bomber semua nak meeting macam mana fikir nak buang tai anjing tu. Buang masa. Okey, terima kasih menonton. Video ni panjang lebar, penat dan saya membebel. Jika saya terkasar bahasa, terlepas benda-benda yang tak baik, saya minta maaf. Saya pun bukanlah maksum, saya pun bukanlah manusia yang hebat, bukanlah yang soleh. Saya pun banyak buat silap juga. Jadi yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah semuanya datang dari makhluk. Terima kasih menonton. Kalau anda nak belajar lebih tentang sistem pembumian elektrik,
Kalau anda nak belajar lebih tentang sistem pembumian elektrik, anda boleh pergi ke Shopee, beli buku. Kita dah ajar kat dalam buku. Type dekat situ, dekat Shopee, search DIY Electrical Books. DIY Electrical Books dekat Shopee, banyak buku dekat situ, banyak seller, beli dekat situ. Saya dah ajarkan macam mana nak pasang sistem earding supaya dapat below 10 ohm. Senang aja. Okey. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih kerana menonton video ni sepanjang lebar. Kepada Suruhanjaya Tenaga, saya minta maaf. Saya bukanlah nak biadab, saya bukanlah nak suka-suka nak sembur-sembur orang. Saya nak bagi nasihat, saya nak bagi teguran sebab saya orang yang berilmu. Anda juga berilmu, jadi kita share lah. Mana yang kurang, kita share. Kalau saya kurang, saya belajar daripada anda. Kalau anda kurang, anda belajar daripada saya. Dan kita sama-sama belajar. Saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya pengarah syarikat Mahbub Engineering Malaysia Sdn Bhd. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di Asia. Best seller 97 tahun berturut. Saya pakar elektrik sebagai solar Malaysia. Terima kasih. Bye-bye. Terbaik.